Assalamualaikum dan salam Sarawakku. Saya Bulutin Lukas, edisi malam 6 September 2021 bersama saya Fidas Matram. Tumpuan berita, Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak dan Universiti Teknologi Malaysia UTM telah memeterai satu memorandum persefahaman MOU di Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Isnin. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu jalinan kerjasama tersebut adalah untuk mewujudkan makmal satelit JTS UTM menerusi perkongsian teknologi kepakaran, peluang latihan dan penyelidikan. Ya, ini adalah satu kolaborasi yang saya fahamkan pertama di antara Universiti Teknologi Malaysia dengan sebuah agensi kerajaan untuk mereka meningkatkan lagi cara-cara dan pendekatan baru dalam kita menguruskan hal-hal tanah, termasuklah penilaian dan juga struktur tanah dari sudut perancangan. Selalunya ada pertindahan dari sudut penggunaan tanah, umpamanya di antara pertanian dan juga pembangunan bandar. Sebab itu kita mesti melihat daripada kajian yang menyeluruh dalam kita menguruskan bidang-bidang tanah ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Perasmian Hari Inovasi dan Integriti Tanah dan Survey Sarawak HITS 2021. Datuk Patinggi Abang Zohari turut memaklumkan kolaborasi di antara pakar-pakar daripada UTM dengan agensi kerajaan itu juga dapat meningkatkan prestasi dalam membangunkan negeri dari segi penggunaan tanah sekaligus menghadapi krisis pandemik COVID-19. Kalau kita tidak berinovasi, tiada R&D, tiada inisiatif untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan, mungkin kita akan mengalami krisis yang kritikal untuk berhadapan dengan situasi pada ketika ini dalam keadaan pandemik COVID-19. Alhamdulillah, seperti yang selalu saya katakan, kita sudah bersedia dengan keadaan ini. Sebab itu saya sering kali menekankan perlunya aspek pendigitalisan perkhidmatan dan penggunaan teknologi terkini agar perkhidmatan awam sentiasa dapat dicapai oleh rakyat pada bila-bila masa di mana jua kita berada. Laporan seterusnya, perkhidmatan kios ATM perlu diwujudkan di Pekan Debak untuk memudahkan urusan perbankan lebih 15,000 penduduk di daerah Debak. Menurut Adun Saribas Muhammad Razi Sitam, selain kepadatan penduduk, kemudahan itu juga penting susulan pembangunan yang pesat di daerah tersebut. Bercakap ketika ditemui selepas meninjau cadangan tapak permis Dewan Debak, beliau menambah antara pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerah Debak termasuk projek pembinaan Jalan Suri ke Tui. Ujarnya projek tersebut akan memendekkan jarak perjalanan dari 40 km ke 9 km sekaligus merancangkan lagi aktiviti ekonomi terutamanya dalam sektor pelancongan. Selain itu, katanya projek Agropark Saribas yang dilaksanakan turut menjadi pemangkin kepada sosioekonomi penduduk. Oleh demikian, Muhammad Razi berharap pihak perbankan terutamanya Agrobank dapat menggunakan hasrat penduduk Debak mendapatkan perkhidmatan ATM di Pekan Debak. Pada program berasingan, Muhammad Razi telah turun padang bagi menghulurkan 360 bungkusan bantuan bekalan makanan kepada penduduk Kampung Melayu Debak dan kawasan rumah panjang yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Bantuan tersebut merupakan sumbangan beliau dan juga daripada ahli Parlimen Betong. Selain bantuan makanan, beliau juga menyampaikan sumbangan pelitup muka kepada penduduk. Bantuan yang sama berjumlah 630 bungkusan turut dihulurkan kepada penduduk di Kampung Tui, Kampung Medang dan Kampung Serabang. Penduduk kampung tersebut juga kini sedang menjalankan PKPD. Di Miri pula, Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan merangkap Adun Piasau, Datuk Sebastian Ching Chiu Yu telah menyempurnakan pemasangan papan tanda baharu Kolej Vocational Miri pada Isnin. Kolej Vocational Miri merupakan salah satu daripada 6 kolej vocational di Sarawak selepas Kuching, Betong, Matang, Sibu dan Bintulu. Pemasangan papan tanda baharu itu bertujuan memberi nafas baru kepada institusi pendidikan kemahiran yang banyak melahirkan pekerja berkemahiran di Sarawak.
Pada majlis itu juga, Datuk Sebastian Ting turut menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM50,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Kolej Vocational Miri bagi tujuan mengurangkan bebanan perjalanan pelajar asrama balik ke kolej. Sementara itu, seramai 6 keluarga yang menjalani perintah kuarantin di Kampung Semerak Lot menerima bantuan makanan daripada Adun Sadong Jaya Aidilariwo pada Isnin. Sumbangan makanan itu telah disampaikan oleh Ketua Kaum Kampung Semerak Lot, Mahdi Lee. Dalam pada itu, Adun Sadong Jaya berharap agar sumbangan tersebut dapat meringankan beban keluarga yang dikenakan perintah kuarantin tersebut. Para penerima bantuan juga merakamkan penghargaan di atas keprihatinan Adun Sadong Jaya yang membantu membekalkan bantuan makanan kepada mereka. Di Bukit Saban pula, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Betong dengan kerjasama Pusat Khidmat Adun Bukit Saban telah menyalurkan bantuan makanan kepada penduduk Rumah Panjang Nanga Penebak Laya pada Ahad. Bantuan tersebut diserahkan kepada 12 pintu keluarga di Rumah Panjang tersebut termasuk keperluan lain. Dalam pada itu, Tuan Rumah Tayan Gani bagi pihak penduduknya menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak kerajaan di atas keprihatinan itu. Pada program berasingan, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas sekali lagi menyumbangkan set barangan fingertip pulse oximeter yang diserahkan kepada pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Betong oleh Wakil Pusat Khidmat Bukit Saban kepada Pegawai Kesihatan Bahagian Betong Dr. Johnny Pangkas. Sementara itu, Tuan Rumah Bantan Jerman mewakili penduduknya mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan kerajaan terhadap keperluan mereka di kawasan luar bandar. Manakala di Limbang, berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, penduduk di Rumah Mangi Kampung Menuang Baru telah menerima bantuan makanan sumbangan daripada stesen Petronas Limbang pada Isnin. Bantuan makanan itu akan diagihkan kepada 25 ketua isi rumah KIR di Rumah Panjang tersebut. Simbolik penyerahan telah dilakukan pengurus stesen Petronas Tapan Lidos kepada Pegawai Kebajikan Masyarakat JKM Limbang Wan Hasif Wan Jamari. Menurut Tapan, aktiviti itu merupakan suatu kewajipan pengurusan stesen Petronas Limbang dalam membantu kebajikan masyarakat serta organisasi yang terlibat dalam kesusahan. Tambahnya lagi, ia juga merupakan tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mereka. Sementara itu, Jelita Manjang yang mewakili penduduk Rumah Mangi mengucapkan jutaan terima kasih kepada stesen Petronas Limbang di atas keprihatinan dan kebaikan dalam membantu penduduk kampung yang menjalani PKPD. Berikut pula, seramai 11 ketua isi rumah KIR di lokasi yang berbeza menerima sumbangan melalui program MINDEF Prihatin menerusi Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV dengan kerjasama Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia PVT-LDM Sarawak pada Ahad. Sebanyak 73 pek bakul makanan telah diagihkan ahli jawatan kuasa AJK PVT-LDM Sarawak yang diketuai oleh Presiden PVT-LDM Sarawak Muhammad Ruslan Sain Abdullah. Kampung-kampung yang terlibat adalah Kampung Keranji, Kampung Sungai Lundu, Kampung Serayan Baru, Kampung Tembaga Melayu Sematan, Taman Landeh Padawan dan Kampung Sarik Puncak Borneo. Sementara itu, Muhammad Ruslan turut memaklumkan program seterusnya adalah pengagihan bantuan ke sekitar Lawas, Limbang, Miri, Bintulu Sibu, Sarike, Beladin, Sri Aman, Batuniah, Mukah, Betong dan Meludam melalui kiriman bas. Sekian edisi malam bersama saya Fidas Macrang dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.